So ini tadi sambung balik ah. Yang D tadi bila campuran dipanaskan proses hidrolisis berlaku. Jadi proses hidrolisis ni kan kita nak pecahkan larutan minyak ni kepada dua molekul, iaitu kita perlukan asid lemak saja untuk membuat sabun. Jadi nanti glycerol dan juga lemak akan dipisahkan melalui proses hidrolisis. Jadi apa tu natrium hidroksida sebagai pemangkin? Pemangkin ni bila ada kehadiran yang ni kan untuk campur dengan lemak asid tu. Jadi nanti glycerol tu, glycerol apa akan jadi? Glycerol akan pemangkin tu maksud dia untuk kita merendahkan lagi larutan sabun tu. Pemangkin dia mesti adalah kehadiran dia. Pemangkin ni macam dia mesti ada untuk membantu proses ni, itu saja. Tapi dia tak kacau pun proses yang ni. Itu maksud dia pemangkin. Seterusnya nanti lemak asid akan bercampur dengan natrium hidroksida. Manakala glycerol tu pula akan disingkirkan. So nanti kita akan buang saja glycerol tu. Kita tak perlukan glycerol. Lagipun nanti glycerol dia tak akan bercampur dengan natrium hidroksida. Yang akan bercampur hanyalah lemak asid saja. Yang ada tindak balas dengan alkali. Glycerol tak ada apa-apa. So, nanti awak akan nampak dua larutan. Dia separate macam tu. Dia diasingkan. So ni proses untuk D. Ada soalan terus tanya cikgu sini ya. Cikgu tahu bab ni dia banyak sikit. Tapi kalau awak tanya cikgu mungkin awak akan kurang keliru sikit. Ataupun kalau cikgu salah explain bagi tahu cikgu ah. Kemudian D sudah. E, tulis persamaan untuk menunjukkan tindak balas penghasilan sabun. Tadi ini proses hidrolisis, kemudian kita kena buat tulis persamaan dia pula. Persamaan dia. So untuk persamaan dia so persamaan dia lemak asid ataupun asid lemak ini lemak asid atau asid lemak sama je. Asid lemak. Lemak asid, asid lemak, asid lemak. Tapi dalam buku asid lemak kan? Asid lemak. Oh, kita habis pukul 4.30. Sebab hari tu cikgu salah bagi WhatsApp ke awak kan? 3 sampai pukul 4 kan? Sampai 4.30. Sebab kelas awak memang 1 jam setengah. Asid lemak campur dengan natrium hidroksida. Campur dengan natrium hidroksida. Untuk menghasilkan garam. Minta sabun campur dengan air. So ni adalah jawapan untuk E. Tindak balas penghasilan sabun. Kalau awak letak sabun ni nama garam apa? Garam natrium asid lemak. Contohlah kan awak buat yang ni, awak ingat sabun ni awak letak sebagai garam natrium asid lemak pun betul juga. Sebab itu adalah nama panjang untuk sabun. Nama kimia dia. Jadi kalau awak letak sini yang macam dalam buku awak pun sama. Awak tak letak sabun, awak letak garam natrium pun boleh.
Okay. Ya, boleh faham ah? Cikgu harap korang tak boring dalam kelas ni. Petang-petang pula kan? Okay, sorry kena ganti kelas. Hari tu cikgu ada emergency sikit. Sebab tu cikgu ni ganti kelas awak. Kena ganti kelas awak. Okay, so ni untuk E, jawapan E. Cikgu nampak. Kenapa lain dah? Cikgu letak kat sini E. Okay, last sekali adalah F. Setelah campuran dipanaskan untuk beberapa seketika, garam biasa ditambahkan kepada campuran dipanaskan semula. Kenapa garam biasa digunakan? Okay. So ni soalan kebat juga. Kenapa kita gunakan garam biasa? Setelah kita panaskan kan tadi. So kita campurkan garam biasa pula. So beritahu cikgu kenapa garam biasa boleh dicampurkan kat sini. Maksud dia sini, kenapa garam biasa campurkan? Okay, contohlah dekat sini kan. Okay, ini tadi hydrolysis. Kita dah pecahkan glycerol dengan asid lemak. Kita gunakan hydrolysis. Jadi kita ambil asid lemak ni. Okay, so dia dah panaskan kan dekat sini. Nampak? So campuran tu dipanaskan semula, dia letakkan garam. So asid lemak ni campur dengan garam. So tujuan dia samalah untuk kita menghasilkan sabun. Sebab tadi cikgu kata garam yang dekat rumah awak tu, okay, nama saintifik dia ataupun nama kimia dia kita panggil sebagai natrium hydroksida. Oh, ada ni ada K sini, hydroksida. Okay. So samalah juga tujuan dia untuk kita asingkan sabun dengan air. Boleh untuk kita dapatkan sabun tu saja. So kenapa kita campurkan garam biasa? Untuk mengasingkan sabun dengan air. Daripada air. Okay, supaya dia boleh jadi bentuk pepejal. So kita boleh dapatkan sabun tu. Okay, boleh? Ada soalan tak untuk yang ni? Sebelum cikgu teruskan untuk bahagian C pula. Okay. Ya. So, tak ada apa-apa, cikgu tak ada siapa yang respon, cikgu teruskan soalan. Okay. So, teruskan soalan. Baik, soalan seterusnya bahagian C. Okay, bahagian C nombor 4. Okay, cuka yang ditambah ini eksperimen lah. Okay. So cuka yang tambah ke dalam latex. Okay, ni bab getah pula, bab latex Okay, ke dalam latex mempercepatkan proses penggumpalan berlaku. Okay, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Macam cikgu kata, hipotesis adalah kajian awal. Okay, apa yang awak boleh dapat tentang kajian ni? Okay, so kita tengok balik. Cuka yang tambahkan pada latex mempercepatkan proses penggumpalan berlaku. Jadi kat sini, eksperimen ni dia beritahu cuka ni adalah bahan yang digunakan untuk mempercepatkan lagi proses penggumpalan. Jadikan latex ni ataupun getah ni menjadi pepejal dengan cepat. Berubah daripada cecair. Itu maksud dia. So hipotesis dia, kita cakap sini, cuka kita gantikan sebagai asid. Okay, boleh? Faham?
Kenapa kita letak situ acid? Sebab kita nak bagi tahu eksperimen ni, tentang eksperimen. So kita cakap acid. Okay, jawapan dia sini, hipotesis dia. Acid mempercepatkan proses penggumpalan. Macam tu. Okay, acid akan mempercepatkan proses penggumpalan. Okay. Itu adalah hipotesis dia. Kemudian dengan menggunakan latex, asid, metanoik, okay, air suling dan radas lain, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat penggumpalan latex. Okay. Jawapan anda hendaklah mengandungi kriteria tersebut. Okay. So yang pertama kita jawab soalan tujuan eksperimen. Okay. So apakah tujuan eksperimen ni? Kita tengok balik hipotesis dia. Okay, kita nak kaji kesan asid ni kepada latex tu. Okay, itu tujuan dia. So, untuk B1 mengkaji tindakan asid kepada latex. Okay. Okay, ini saja cara awak jawab dia. Pada latex. Okay. Kalau awak tak tahu jawab yang ni, tujuan eksperimen, tengok balik dia punya hipotesis. Daripada hipotesis tu boleh dapat tahu macam mana nak buat, apa yang kita kaji ni, tujuan kita. Okay, kemudian untuk nombor 2, mengenal pasti pemboleh ubah. Okay. Pemboleh ubah dekat sini dimalarkan. Apa tengok, cuba awak tengok apa yang kita akan ubah, iaitu asid ni. Latex ni benda yang kita akan kaji. Jadi ini adalah bergerak balas. Latex adalah bergerak balas. Manakala asid tu adalah dimanipulasi. Okay, sebab kita nak tengok kesan asid ni kepada latex. Okay. So jawapan untuk mengenal pasti pemboleh ubah ni, okay, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi kat sini kita cakap larutan okay, kita hanya gunakan dua bahan ini saja, iaitu air suling dan juga asid. Okay, itu dimanipulasi. So kalau awak kata situ asid, tak boleh. Kalau dimanipulasi kata larutan asid, tak boleh kat sini sebab asid bukan asid saja kita tak. Kita kena letak dia punya macam apa? Kajian normal dia pula. Okay, air suling kita gunakan untuk yang normal punya. Untuk asid tu adalah tindakan yang boleh ada proses penggumpalan ni. Okay, sebabkan tu kita kata sini larutan yang tambah ke dalam latex antara air suling ataupun asid. Okay, kemudian pemboleh ubah bergerak balas pula. Okay, adalah kita gunakan tadi latex lah. Okay, iaitu kadar penggumpalan latex. Awak tak boleh kata latex saja. Kena bagi tahu penggumpalan dia. Sebab bila kita letakkan pada air suling, tiada apa-apa penggumpalan berlaku. Tapi bila awak letak asid, dia akan bergumpal. Sebab tu kita kata situ kadar penggumpalan latex. Okay. Yang last sekali adalah pemboleh ubah apa yang kita samakan dekat dalam eksperimen ni, iaitu
Saya boleh beritahu cikgu. Tengok balik apa yang kita kaji. So kita kaji antara penggumpalan latex ataupun jenis larutan ni kan, isoling. Tapi kalau isoling dengan asid ni adalah dua benda yang berbeza. Kita tak boleh katakan larutan dia. Kalau awak kata isi padu larutan yang ditambah ke dalam latex, okey cikgu terima. Sebab isoling dan juga asid kena isi padu yang sama. Okey, selain daripada tu awak boleh kata isi padu latex juga. Sebab kita dua-dua ni kena isi padu yang sama. Okay, so dimalarkan boleh jawab dua. Jawapan dia satu, isi padu larutan yang ditambah dalam latex. Ataupun awak boleh katakan sini isi padu latex. Okay, isi padu latex. So ada dua jawapan untuk dimalarkan. Okay, kemudian prosedur ataupun kaedah dia. Senarai radas dulu. Okay, so senarai radas. Okay, awak kena letak sini latex. Latex. Okay, latex isoling. So acid. Tapi kat sini dia digunakan asid metanoik. Okay. Jenis asid tu lah lagi spesifik. Kalau awak tak tahu letak nama asid kat situ, awak letak asid pun tak apa. Okay. Asid metanoik. Tapi cikgu harap korang lagi spesifik lah letak situ asid metanoik. Dia sejenis asid. Okay, sejenis asid yang sesuai kita gunakan untuk campur dengan latex ni. Okay, asid metanoik nama dia. Asid metanoik, kemudian bika. Kita perlukan bika, rod kaca, okay, silinder penyukat dan juga penitis. Okay, untuk kita letakkan berapa banyak asid metanoik ke dalam tu lah. Okay, so ini tadi senarai radas dan juga bahan. Kemudian ini prosedur dan juga kaedah. Okay, untuk prosedur dan juga kaedah, okay, yang ni cuba cikgu lukis. Awak lukis okay, untuk dah saling tak yang ni? Kalau dah cikgu nak pergi tempat apa ni, whiteboard untuk lukis. Sudah yang ni? Dah? Finish kata sudah, yang lain sudah? Sudah cikgu nak pergi whiteboard untuk lukis eksperimen ni. Okay, cikgu pergi ya.
So tadi tanya awak tentang kaedah dia kan. So untuk kaedah dia kena lukiskan so ni bika. Kemudian ni ada root kaca. Ini root kaca, kemudian ini paras air dia. Okay. Ini adalah dropper. Kita bahagikan dropper saja. So ni cuka, dropper. Kemudian ni adalah letak. So sini. Sebelah lagi. Ya, so ni gumpalan latex. Yang ni pula sebelum dan selepas lah. Selepas kita campurkan cuka ke dalam larutan latex ni. Lepas tu lama kelamaan kita kacau dengan rod kaca. Kita kacaukan dengan rod kaca, kemudian dia akan gumpal jadi latex.
Jadi awak letak macam ni. Macam tu, lepas tu anak panah. Untuk menunjukkan yang awak kacau dia. Okay, urut kaca ni. So dia akan gumpal jadi satu latex lah. Untuk latex. Satu bentuk gumpal. Okay, so untuk prosedur dia yang pertama, ada seperti ditunjukkan saja. Sedia. Kemudian, okay, boleh ikut cikgu lagi? Aku harap korang tak boring ah. Okay, nombor 2, asid metanoik. So ini tadi untuk dia punya kaedah. Okay, kemudian last kali dia tanya awak sekali soalan ni tadi. Ini kesimpulan kan? Okay, data dia. So data buat dalam bentuk jadual. Sekali jadual. So kita yang pertama latex campur dengan asid metanoik. So pemerhatian dia, okay, latex
Yang kedua pula, beaker kedua latex bercampur dengan air suling. Jadi pemerhatian di sini, latex menggumpal. Okey. Dah? Boleh cikgu teruskan soalan seterusnya. Cikgu macam nak habiskan soalan ni untuk hari ni juga. Maksud cikgu masa ni juga. So malam ni kita masuk bab baru, bab 5. Gerakan. Kita apa cikgu bagi masa untuk awak salin dulu. Ni dalam bentuk jadual lah. Yang ni penjalan data ni cikgu tak dapat nak buat jadual. Okay. Okay, so cikgu harap korang faham yang ni. Ada lagi soalan untuk yang ni? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan soalan seterusnya. Ada sikit lagi. Okay, dah. Okay, sudah. Yang lain pun sudah. Sebelum cikgu pergi. Soalan seterusnya. Ada lagi sikit lagi soalan. Okay, cikgu teruskan lah. Okay, soalan seterusnya yang ni. Okay, last kali. Yang ni kata 4 perbezaan sebatian karbon organik dengan sebatian karbon tak organik. Okay, nyatakan 4 perbezaan. Jadi yang ni cikgu rasa dalam nota awak ada kan? Sebatian organik tak organik, apa perbezaan dia? Contohnya, kalau karbon organik daripada kehidupan, benda hidup. Manakala karbon tak organik daripada mineral. Okay. Lagi yang ni awak tengok dekat dalam buku. Okay, yang ni cikgu tak bincangkan lah. Sebab perbezaan ni ada. Kemudian kat sini 5B menunjukkan 3 contoh makanan yang mengandungi lemak tepu. Okay, lemak tepu iaitu ayam goreng, keju dan juga minyak sapi. Okay, sekarang ni suruh bina konsep lemak tepu. Okay. Kenal pasti 2 ciri sepunya untuk lemak tepu. Jadi 2 ciri sepunya untuk lemak tepu. Lemak tepu adalah satu, dia pepejal pada suhu bilik. Okay, cikgu tak tulis, korang take note lah. Okay, ini 2 ciri sepunya lemak tepu. Satu, dia adalah pepejal pada suhu bilik. Lepas tu lagi satu adalah berasal daripada haiwan ke tumbuhan. Daripada haiwan sebab lemak tepu. Okay. Kemudian berikan satu contoh lain makanan yang mengandungi lemak tepu. Okay, lemak tepu kat sini adalah keju. Kan, keju dan juga ayam goreng kan. So sekarang ni satu contoh lain pada lemak tepu iaitu apa? Iaitu kek. Okay, kek pun boleh, lemak tepu. Kek ataupun mentega pun boleh. Sorry, mentega, ya, mentega.
Okey. Kemudian berikan satu contoh lemak tak tepu. Lemak tak tepu, contoh dia minyak zaitun, dia daripada cecair. Okey, daripada cecair. Kemudian bina konsep lemak tepu. Jadi sini terangkan balik. Lemak tepu adalah yang berkeadaan berpejar pada suhu bilik. Okey, dan juga berasal daripada haiwan. Yang ni dua ciri sepunya yang cikgu bagi tahu tadi. Okey ah? Boleh? Ada apa-apa soalan? So habis untuk bab yang ni. So malam ni cikgu akan sambung bab 5 iaitu gerakan. Okey, ada apa-apa soalan? Ada tak yang tak dapat jawapan yang ni? Kita ada masa 1 minit lebih lagi. Ada? Tak ada? Okey, so itu saja untuk hari ini. Malam ni ada kelas ah. So kita sambung untuk bab 5 malam ni. Okey, itu saja. Ya, nanti cikgu send latihan ke awak. Okey, boleh? Okey, so itu saja. Terima kasih.